Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Habib Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Sumaid, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ilis salihin ila yaumiddin wa atalallahu umrahu fi afiyah fi khairin wa afiyah, amin Allahumma amin. Muka surat 76, perenggan terakhir. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam khutbah, iaitu pembukaan kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, sesungguhnya disiplin ilmu tidak dapat dicapai dengan angan-angan, tidak pula dengan kata-kata akan mudah-mudahan atau seandainya aku. Tidak akan dapat mencapainya kecuali orang yang serius dan bersungguh-sungguh, mahu berpisah dengan keluarganya, mengencangkan kainnya, iaitu mengikat kainnya, mengharungi lautan, bercampur dengan debu, bolak-balik mendatangi pintu yang dituju dalam malam yang gelap, memenuhi keutamaan dan memburu manfaat hingga akhir khutbahnya. Di antara ucapan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah, jadilah kalian seorang faqih, iaitu seorang yang memahami ilmu agama sebelum diangkat menjadi pemimpin. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan makna perkataan tersebut adalah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan kesempurnaan keahlian ketika kalian masih menjadi pengikut sebelum menjadi pemimpin. Kerana jika telah menjadi pemimpin yang diikuti, kalian tidak dapat belajar kerana tingginya kedudukan dan banyaknya kesibukan. Inilah pula makna ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fahamilah agama sebelum engkau memimpin, kerana jika engkau telah memimpin, tidak ada jalan, iaitu kesempatan untuk memahaminya. Demikian dikutip dari kitab At-Tibyan. Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa menuntut ilmu untuk dirinya, maka sedikit ilmu sudah cukup baginya. Tetapi barang siapa menuntut ilmu untuk manusia, iaitu orang lain, harus mengetahui bahawa keperluan manusia itu banyak. Al-Imam Ibn Wardi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam lamiyahnya, iaitu syair yang diakhiri huruf lam, utlubul ilma wala taksal fama ab'adal khaira ala ahlil kasal wahtafil bil fiqhi fid dini wala tashtagil anhu bimalin wa khawal wahjurin nawma wa hassilhu faman ya'riful matluba yahqir ma badal la taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara ala ad-darbi wasal fi izdiyadil ilmi ighramul ida wa jamalul ilmi islahul amal qimatul insani ma yuhsinuhu aktharal insanu minhu aw aqal. Tuntutlah ilmu dan jangan malas, alangkah jauhnya kebaikan dari para pemalas. Perhatikanlah pemahaman tentang agama dan jangan sibukkan dirimu dengan pelayan dan harta. Tinggalkan tidur dan railah ia. Orang yang mengerti tuntutannya, iaitu orang yang mengerti harga atau nilainya ilmu, segala yang dicurahkan tidak berharga. Jangan kau katakan telah pergi para pemiliknya, para pemilik ilmu. Setiap yang berjalan akan sampai pada tujuannya. Bertambahnya ilmu dapat menekan permusuhan yang ada dan keindahan ilmu dalam memperbaiki amal. Nilai seseorang adalah yang diperbagus olehnya, iaitu kemahirannya, baik itu banyak atau sedikit. Imam Subki mengatakan, sahari litanqihil ulumi ala dhuli min wasali ghaniyatin wa tibi anaqi
وصرير أقلامي على أوراقه أحلى من الدوكاء للعشاق وألذ من نقر الفتى لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. La ilaha illallah. Bergadangku, iaitu tidak tidur malam, berbangun malam, merapikan ilmu lebih nikmat bagiku daripada menggauli perempuan cantik dan hangatnya pelukan. Derit penaku di atas kertasnya lebih manis dibanding senangnya orang yang dimabuk rindu. Dibanding tepukan gadis pada rebananya adalah lebih nikmat tepukanku membersihkan pasir dari kertasku. Dan goyangnya aku kerana senang memecahkan kesulitan pelajaran lebih menimbulkan selera daripada segelas anggur. Aku bermalam dalam terjaga sedangkan engkau bermalam tertidur dan kau ingin menyusuli aku. La ilaha illallah. Begitu juga mengatakan as-sibaq qawlan wa fi'lan hadzarin nafsa hasratal masbuqi. Berlumba dengan ucapan dan perbuatan, ingatkan diri ruginya orang yang kalah. Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, Sahibul Maulid, wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bijiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi fa fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi bihi ya'riful insanu haqqa ilahihi fayuhtada bihil ghawi wa yurwa bihi sadi wa in syi'tumu an tahfadhu ma alimtumu fadhalika fi takriri darsin wa tirdadi. Pergilah menuntut ilmu yang mulia dengan bersungguh-sungguh, serius dan meninggalkan kebiasaan. Di dalam ilmu terdapat cahaya dan pelita bagi hati. Dan gosokkan ilmu bagi hamba sebaik-baik gosokan. Dengannya seseorang dapat mengenal hak Tuhan. Orang sesat dapat petunjuk dan yang haus hilang dahaganya. Jika kalian ingin menghafal yang telah dipelajari, maka ulanglah pelajaran terus-menerus. Sebahagian ulama mengatakan al-ilmu maghrisu kulli fakhrin fajtahidu alla yafutaka fakhru dhakal maghrisi wa'lam bi anna al-ilma laysa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbasi. Ilmu kebun setiap kebanggaan, maka bersungguh-sungguhlah agar tidak kehilangan kebun yang membanggakan. Ketahuilah bahawa ilmu tidak boleh didapatkan oleh orang yang keinginannya hanya makanan dan pakaian. Inna siyadata fi ithnaini fala takun yabnal masyayikhi fihima bizahidi hamlil masyaqqati wa ihtimali adhal wara laysa al mushammiru fil ula kal qa'idi qul lil ladhi talaba al ula bisiwahuma hayhat tadribu fi hadidin baridi. Sesungguhnya kepimpinan dalam dua hal, janganlah engkau wahai anak para masyayikh enggan pada keduanya, memikul kesusahan dan bersabar dari gangguan manusia. Tidaklah mereka yang berusaha seperti yang duduk, yakni tidak berbuat apa-apa. Katakanlah kepada mereka yang mengejar sesuatu yang tinggi tanpa keduanya, sungguh mustahil jika kau memukul pada besi yang dingin, sejuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Subhanallah. Bab ni sangat menarik sebenarnya. Bab yang sangat memberi semangat kepada penuntut ilmu dalam menuntut ilmu agama, dalam mengharungi susah payah untuk menuntut ilmu agama. Bahkan bukan hanya dalam perkara agama, setiap perkara yang bernilai, setiap perkara yang mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan dan kejayaan perlu disertai dengan kesabaran dan kesungguhan. Yakni tidak didapati sesuatu perkara yang mulia, yang indah di dunia ini melainkan dengan susah payah. Nak jadi orang yang berjaya di dunia pun perlu susah payah. Kita sebutkan, kalau kita tengok biografi orang-orang yang berjaya di dunia ini, sama ada dalam pembelajaran mereka, dalam perniagaan mereka, dalam apa-apa bidang yang mereka ceburi, mereka perlu menjadi orang yang paling hebat di dalam bidang tersebut
dan untuk menjadi orang yang hebat dalam bidang tersebut, sama ada memang mereka diberikan keistimewaan dalam bidang tersebut dan itu sangat rare, ataupun kerana usaha mereka yang luar biasa sehingga mereka menjadi orang yang terbaik dalam bidang tersebut. Dan kalaulah dunia yang tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, untuk mendapatkannya pun perlu dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Orang ahli perniagaan dan sebagainya, mereka tak tidur malam, mereka sanggup untuk meninggalkan ahli keluarga, mereka sanggup outstation setiap beberapa hari dan sebagainya hanya untuk mendapatkan pekerjaan ataupun bisnes dan perniagaan dan sebagainya. Apatah lagi ilmu agama ataupun perkara-perkara yang terkait dengan agama, yang kebanggaan dan kemuliaan dan kejayaan dan kesenangannya ilal abad, yakni tidak ada penghujung. Kemuliaan sama ada ilmu agama ataupun amalan agama, itu merupakan satu kemuliaan dan harta kekayaan yang ilal abad, yakni kita akan dapat menikmati perkara tersebut selama-lamanya. Maka perlu kesusahan dan sebagainya, iaitu untuk mendapatkannya perlu dengan kesungguhan dan susah payah dan sabar. Di sini disebutkan Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, sesungguhnya disiplin ilmu tidak dapat dicapai dengan angan-angan. Berangan nak jadi orang alim tak akan menjadikan seseorang itu orang alim. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapati, dihasilkan dengan mempelajarinya. Tidak pula dengan kata-kata akan, mudah-mudahan dan seandainya aku. Tidak akan dapat mencapainya kecuali orang yang serius dan bersungguh-sungguh. Dalam fikirannya tidak ada lain kecuali ilmu. Hatta orang yang diberikan photographic memory, orang yang dilahirkan dalam ahli keluarga berilmu, untuk nak jadi orang yang berilmu pun perlu berusaha. Antara yang Al-Faqir boleh ingat, guru kami Syekh Taha bin Yusuf Karan, ayahnya seorang mufti. Ayahnya sewaktu belajar di Deoband, India, kelas tahun terakhir Dauratul Hadith, yakni pada tahun akhir mereka akan belajar 6 kitab sahih, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibn Majah, yakni dipelajari 6 kitab hadis itu dalam masa setahun, dibaca dan kemudian ada exam. Imagine, satu kitab Sahih Bukhari dah ada dekat 5,000 lebih hadis, 5,700 lebih hadis. Itu satu hadis, satu kitab hadis. Obadin dalam pembelajaran hadis nanti kadang dia tanya pasal periwayat hadisnya, kadang dia tanya pasal itu, pasal ini. Walhasil bukan satu perkara yang mudah. Ni tahun akhir. Dan dalam tahun akhir tu ada kurang lebih ratusan murid. Dekat Deoband, Darul Ulum Deoband tu ada ratusan murid pada tahun akhir. Jadi ayahnya Mufti Yusuf Karan came out first, dapat nombor 1. Dan kita tahu dekat India, orang-orang India ni Masya Allah pandai-pandai. Dan dia belajar dekat India bahasa Urdu, dan dia bukan orang India tapi dapat nombor 1. Ni ayah kepada kami punya mudir, mudir kami Syekh Taha, ayahnya Maulana Yusuf Karan, Mufti Yusuf Karan. Kemudian selepas 30 tahun berikutnya, anak dia datang. Anak dia pun dapat nombor 1 juga. Dan ini dia dapat nombor 1 bukan sebab semata-mata ayah dia pandai, bukan sebab dia dilahirkan dalam keluarga ahli berilmu, tapi bila ditanyakan ataupun bila kami dapat tahu tentang cara pembelajaran Syekh Taha Karan, yakni selama 2 tahun dia tak ambil full course pun. Dia datang terus ambil tahun akhir, setahun, yakni tahun sebelum tahun akhir dan tahun akhir, 2 tahun je duduk situ, dan dia dapat nombor 1. Dan dia punya aktiviti harian dia, jadual waktu harian, hari-hari dia akan berada di dalam library, maktabah. Yakni siang dan malam dia tu dengan kitab sahaja, tak ada buat benda lain, hanya dengan kitab. Kesungguhan. Dan hari-hari di waktu pagi dia akan berkhidmat dekat di rumah guru-guru, di rumah mufti ataupun di rumah ustaz-ustaz yang mengajar. Jadi di waktu pagi dia berkhidmat dan sebagainya. Wahakala. Jadi bukan hanya kerana dia dapat nombor 1 sebab ayah dia memang pandai ataupun ayah dia mufti dan sebagainya, tapi dia sendiri mempunyai kesungguhan yang luar biasa sehingga dia pun dapat juga nombor 1. La ilaha illallah.
Jadi usaha dan kesabaran untuk menuntut ilmu, bahkan dalam apa-apa bidang yang kita cuburi, adalah perkara yang sangat penting. Kesabaran dan kesungguhan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita dengan kesabaran dan kesungguhan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Mau berpisah dengan keluarganya. Seperti mana orang-orang dunia terpaksa berpisah dengan ahli keluarganya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, begitu juga dengan agama. Sama ada untuk kita bangun malam, qiyamul lail, ataupun untuk kita mutalaah kitab, perlu. Ataupun sewaktu kecil, ibu yang inginkan anaknya menjadi orang alim terpaksa berpisah dengan anaknya. Seperti mana kalau dia sanggup lepaskan anaknya untuk mempelajari ilmu dunia, pergi ke overseas dan sebagainya, sanggup. Sebab apa? Sebab tahu bila belajar overseas, mungkin ilmu yang dipelajari dan pengalaman yang dia hasilkan dengan dia pergi negara luar, dia akan yakni mendapat tempat bila balik di kampung halaman. Wahakala. Mau berpisah dengan keluarganya, mengencangkan kainnya, mengharungi lautan, yakni bermusafir, bercampur dengan debu. Yakni Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yakni bila belajar dekat rumah Sayyidina Zaid bin Thabit, walaupun dia seorang ahli keluarganya Rasulullah, tapi bila dia pergi ke rumah guru, kita dah bahaskan rasanya pada pengajian yang lalu, dia tak ketuk pintu, bahkan dia tunggu di luar rumah. Sehingga bila Zaid bin Thabit keluar daripada rumah, tengok macam ada patung salut dengan debu. Rupanya Abdullah bin Abbas tunggu di luar rumah. Dah lama dia tunggu dekat luar sampai tubuh dia disaluti dengan debu. Berbolak-balik mendatangi pintu yang dituju dalam malam yang gelap, iaitu bersungguh-sungguh untuk mendatangi rumah-rumah para masyaikh, rumah guru-guru, untuk sama ada untuk berkhidmat ataupun untuk mendapatkan ilmu, iaitu dalam mempelajarinya dalam malam yang gelap. Subhanallah, kita sekarang ni tak perlu susah payah. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dan juga bapa mertuanya, disebutkan sewaktu dia belajar di Kota Tarim, dia nak belajar, nak baca kitab dengan Mufti Tarim pada waktu tersebut. Jadi Mufti tu mengatakan, Syuf, aku dah tak ada masa lain dah, sepanjang hari waktu aku sibuk. Kita ni kalau sibuk kat rumah sebab benda lain, diorang sibuk penuh dengan aktiviti agama, dengan solat jemaahnya, dengan hadir darasnya, itu dan ini dan sebagainya. Jadi dia kata, aku dah tak ada masa dah di waktu siang, sepanjang hari sampai malam, hatta malam pun aku dah tak ada masa lah, nak kena bagi untuk ahli keluarga dan sebagainya. Jadi dia kata waktu yang aku ada tu sebelum subuh. Waktu sebelum subuh tu, waktu sahur, kurang lebih 1 jam atau 2 jam tu, itu waktu yang aku ada, yang aku boleh berikan kepada kamu. Tu pun sebenarnya waktu dia tidur ataupun beribadah, tapi itu sahaja waktu yang aku boleh berikan kalau kamu nak belajar dengan aku. Jadi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar kata, khalas, boleh. Lepas tu Mufti tu mengatakan bahawa, akan tetapi aku tak nak kau ketuk pintu bila datang rumahku sebelum subuh tu. Sebab apa? Sebab akan mengganggu jiran-jiran. Rumah-rumah dekat Kota Tarim, terutama dekat kawasan Suk, yakni berdekatan, yakni rumah mereka tu macam dekat-dekat lah satu dengan yang lain. Jadi kalau ketuk pintu satu rumah, khalas, rumah jiran-jiran semua akan dengar. Jadi dekat Mufti tu kata apa? Gurunya mengatakan, aku akan ikat tali dekat jari kaki aku, dan aku campakkan tali tu melalui tingkap ke bawah. Jadi bila kau sampai rumah aku, kau tarik tali tu supaya nak kejut akulah guna tali tu. Subhanallah. Punya satu bersungguh-sungguh dalam nak mengajar dan memberikan manfaat kepada orang ramai, sampai sanggup untuk berikan waktu dia tidur tu untuk mengajar. Lepas tu tak nak pula menzalimi jiran ataupun menyusahkan jiran lain dengan bunyi ketukan. Jadi dia ikat tali dekat jari kaki dia, dan kemudian dicampakkan tali itu melalui tingkap supaya tak. Dan ianya berterusan selama beberapa tahun kalau tak silap. Kesungguhan dua-dua, gurunya pun bersungguh-sungguh, begitu juga anak muridnya pun bersungguh-sungguh dalam memberi manfaat dan mengambil manfaat. La ilaha illallah. Memenuhi keutamaan dan memburu manfaat. Memburu manfaat ni maksudnya, seperti mana kadang-kadang kita nak cari mana ada sale, mana ada diskaun dan sebagainya, kita akan cari nak beli
flight ticket ke, nak pergi holiday ke, nak beli barang ke apa, mana-mana kita boleh dapat diskaun, kita nak dapat diskaun. Begitu juga dengan ilmu, dekat mana-mana kita boleh dapat ilmu dan manfaat daripada ilmu ataupun keberkatan ilmu, kita akan cuba dapati. Mana-mana guru yang ada, mana-mana kesempatan yang kita ada untuk menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, kita akan hadir sebab kita tahu manfaatnya, kita tahu nilainya. Wah, kata. Nah, dan disebutkan di sini antara ucapannya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jadilah kamu seorang yang mempunyai ilmu agama sebelum diangkat menjadi pemimpin. Kerana apa? Kerana bila dah jadi pemimpin, terkadang kita tak ada masa untuk nak belajar ataupun kita dah terlampau sibuk. Jadi nak sibukkan diri dengan ilmu ni sewaktu tengah free, sewaktu kita tidak diangkat menjadi pemimpin. Dah jadi pemimpin, dah susah. La ilaha illallah. Malik bin Dinar mengatakan bahawa kalau kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri, khalas sikit yang fardu ain dah cukup. Tapi sebabkan bila kita menuntut ilmu untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka ilmu yang sikit tak cukup. Sebab orang lain ada yang tanya masalah ni, ada yang tanya masalah tu, ada orang tanya ni. Wahakala. Dr. Said Ramadan Al-Buti menyebutkan bahawa sebenarnya ustaz ni kadang-kadang dia belajar satu bidang, tapi bila orang mendatangi ustaz, dia ingatkan ustaz tu dia belajar semua bidang. Dia ingatkan ustaz tu hebat dalam tafsir, hebat dalam hadis, hebat dalam fiqah, hebat dalam akidah. Sebab kita ni yang belajar mungkin setengahnya belajar semua bidang. Dan ulama-ulama zaman dulu hebat dalam semua bidang. Ini kalau kita kalau zaman sekarang ni dapat belajar semua bidang pun dah cukup bagus dah. Maksudnya dia ada rough idea dalam ilmu tafsir, rough idea dalam ilmu hadis. Tapi sekarang ni kita belajar pun, kalau masuk universiti mungkin usuluddin ataupun fiqh dengan usul, ataupun maybe syariah, ataupun Allah Ta'ala alam apa dia punya subjek-subjek yang dipelajari. Tapi maksudnya tu tapi bila dia keluar, orang akan panggil dia ustaz. Bila orang panggil dia ustaz, khalas, orang akan tanya semua masalah. Dan lebih masalah lagi kalau dia tak tahu, yang untuk mengatakan tidak tahu itu adalah sebahagian daripada ilmu. Tidak menjadi masalah kalau kita tak tahu, kita jawab tak tahu. Tapi kadang-kadang rasa segan nak cakap tak tahu, jadi dia pun dulu pernah dengar kat YouTube, pernah dengar ustaz ni cakap, pernah ni, khalas, dia pun bagi tahu. Lebih muskilah daripada tu, kadang-kadang orang awam pun sama juga. Orang awam dia dengar dekat sini, bila dengar ada perbahasan, perbincangan, dia pun nak bagi tahu. Khalas, kita tak tahu ataupun kita tak pasti. Disebutkan bahawa ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Orang yang tergesa-gesa dalam memberi fatwa adalah orang yang tergesa-gesa untuk masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi yang memang dah belajar daripada Rasulullah, kalau mereka ditanya tentang soalan, mereka akan paskan kepada orang lain, takkan nak. Jadi dekat sini nak sebutkan bahawa kalau kita tuntut ilmu untuk diri kita sendiri, mungkin keperluan kita sikit. Tapi kalau kita tuntut ilmu dan menjadi orang yang menjadi tempat rujukan, maka perlu untuk kita mengetahui pelbagai disiplin ilmu. Ibnul Wardi mengatakan dalam lamiyahnya, kalau dalam bahasa Arab ni, orang-orang Arab ni dia Masya Allah luar biasa, dia orang punya command of language dia orang luar biasa. Jadi dia orang bila tulis syair, mungkin saya tak tahulah sastra dalam bahasa Melayu macam mana atau dalam bahasa Inggeris, tapi kalau bahasa Arab ni, kalau dia orang tulis poetry, khalas, kalau syair ni dia nak akhir dengan huruf lam. Jadi semua akan, kalau kita tengok ahlil kasal, wa khawal, badal, wasal, amal, akal, jadi semuanya diakhiri dengan huruf lam. Dan Imam Abdullah bin Ali al-Haddad di dalam kitab diwannya, dia punya kasidah tu ada ikut huruf, bermula dengan, kalau tak salah, alif, ba, ta, sampai ya. Jadi diorang akan susun kasidah-kasidah Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam diwan tu ikut huruf hijaiyah. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi mengatakan, tuntutlah ilmu dan janganlah bermalasan dalamnya, kerana kebaikan adalah sangat jauh daripada orang-orang yang malas. Dan tuntutlah ilmu, carilah ilmu agama bil fiqhi wala tashtaghil anhu bimalin wa khawal. Jangan menyibukkan diri kamu dengan harta dan lain-lain. Wahjurin nauma wa hasilhu fama ya'riful matlub yahqir ma badal. Dan tinggalkanlah tidur kamu.
Tidur merupakan satu perkara yang perlu untuk kita didik diri kita untuk kurangkan, terutamanya orang-orang yang nak menuntut ilmu dan orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam, wa hasilhu faman ya'riful matlub yahqir ma badal. Barang siapa yang mengetahui nilai apa yang dicari, maka apa-apa yang dikorbankan untuk perkara yang dicari itu dianggap ringan. Kita nak belajar, nak dapat top student, kita tahu apa benefit jadi top student, jadi kita sanggup lakukan apa sahaja untuk kita dapat jadi top student. Kita nak jadi orang yang ahli perniagaan yang berjaya, dan kita tahu bila kita berjaya dalam perniagaan, kita boleh dapat tu, dapat ni, dapat beli tu, dapat beli ni dan sebagainya. Dan disebabkan keinginan tu, kita sanggup lakukan apa sahaja untuk jadi untuk berjaya dalam perniagaan tersebut. Begitu juga dengan ilmu agama, kita tahu nikmat yang Allah berikan ataupun ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bila kita menjadi orang alim yang beramal dengan ilmunya, ataupun orang saleh, ataupun orang yang ahli ibadah, yakni syurga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu nilainya luar biasa. Jadi kalaupun kita perlu bersusah kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan apa-apa sahaja daripada keinginan hawa nafsu, kita akan anggap remeh, sebab apa yang disediakan oleh Allah tu tidak ada penghujungnya. Yahqir ma badal. La taqul qad dhahabat arbabuhu. Jangan cakap zaman sekarang ni dah tak ada orang alim. Jangan cakap zaman sekarang ni dah tak ada orang salih. Kullu man sara ala darbi wasal. Setiap orang yang berjalan atas jalan mereka dahulu pasti akan sampai dan mendapatkan apa yang mereka dapat. Pepatah Arab lain mengatakan as-saqi baqi. Yang memberi, yang tukang menyiram itu masih ada lagi. Yani orang-orang, Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan segala anugerah, segala ilmu, segala kesalihan kepada sahabat Nabi, kepada para tabi'in, para tabi'in, adalah zat yang sama, Allah yang sama juga. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, seperti mana telah diberikan kepada orang-orang yang datang sebelum kita, pasti akan diberikan kepada kita kalau kita berjalan atas jalan yang sama, kita berusaha dengan usaha yang sama, kita bersungguh-sungguh dan gigih dan bersabar dalam menuntut apa yang kita inginkan. Naam, dan yang terakhir kat sini disebutkan qimatul insan ma yuhsinuhu. Nilai seorang manusia itu adalah kemahiran yang dia ada pada dirinya, iaitu dia mahir dalam sesuatu perkara, maka itulah nilainya sebagai seorang manusia. Aktsaral insanu minhu aw aqal, sama ada sikit ataupun banyak. Kemudian disebutkan juga yang lain-lain ni, cukup kita baca sekadar dia punya terjemahannya. Naam, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu. Dalam menuntut ilmu yang mulia itu bersungguh-sungguhlah kamu, bijiddin wa tashmirin, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, wa tarkin li mu'tadi, dan meninggalkan kebiasaan. Meninggalkan kebiasaan apa? Kita mungkin dah sebutkan sebelum ni. Kebiasaan kita kadang-kadang sebelum masuk madrasah ataupun sebelum kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang kita makan banyak, kadang kita cakap banyak, kadang-kadang kita tidur banyak. Tapi bila nak menuntut ilmu yang mulia ini, perlu akan kesungguhan. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu tu tak akan berikan sebahagian daripadanya sehingga kamu memberikan keseluruhan diri kamu itu kepada ilmu. Jadi sebelum ni mungkin kita makan banyak, mungkin cakap banyak, mungkin tidur banyak dan sebagainya. Jadi bila kita nak dekatkan diri kepada Allah ataupun nak dekatkan diri kepada ilmu, maka perlu untuk meninggalkan perkara-perkara kebiasaan. Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir dan akhu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sewaktu mereka belajar ilmu, jadi bila waktu makan, diorang makan sama-sama. Makan sama-sama maksudnya duduk sama-sama lah, adik-beradik kan. Tapi seorang akan baca kitab, seorang lagi akan makan. Supaya apa? Waktu makan tidak dibazirkan. Berterusan baca buku, berterusan baca buku. Jadi seorang baca, seorang makan. Obadin yang seorang dah habis makan, dia pula baca buku, yang seorang lagi dengar. Punya tak nak bazir masa, subhanallah. Kita professional, pro dalam membazir masa. Nak suruh kita nak tahu macam mana nak bazir masa, khalas. Zaman sekarang kita pegang handphone je sekejap, khalas, habis 15 minit, habis setengah jam, begitu sahaja. La ilaha illallah. Tapi orang dulu, kalau tak silap, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sewaktu dia belajar,
Yang ini seakan-akan dimakan satu jenis makanan yang mana makanan itu mudah untuk dihadam dan untuk dihabiskan. Maksudnya tak perlu nak kunyah lama dan sebagainya. Contohnya kita kalau kita makan burger kan sekarang ni, punyalah lama nak gigit, nak kunyah. Sekarang ni pula burger semua yang jenis besar-besar punya. Nak makan burger je habis ambil setengah jam. La ilaha illallah. Dan Alhamdulillah kalau nak ikutkan, sebenarnya sekarang ni kita ada banyak perkara-perkara yang boleh membantu untuk tak dibazirkan masa. Kita ada gadget, mungkin kita ada TV dekat rumah. Waktu makan, waktu kita, banyak benda yang kita boleh pasang sehingga waktu tak dibazirkan. Ini kalau kita gunakan gadget tu, hatta dalam kereta, masuk je kereta mungkin kita pasang zikir, kita pasang ceramah, balik rumah. Banyak benda yang kita boleh buat. Kalau kita gunakan gadget itu dengan perkara yang baik, dengan betul, maka dia boleh menggantikan ataupun boleh mengelakkan kita daripada membazir waktu. Jadi watarkin li mu'tadi, meninggalkan perkara-perkara yang biasa kita lakukan. Dan kita dah sebutkan juga pada pengajian yang lalu tentang Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim sebelum ni, berapa banyak dia sanggup meninggalkan daripada aktiviti kekeluargaan ataupun jemputan-jemputan orang ramai hanya untuk memberi masa untuk ilmu, hanya untuk memberi masa kepada ilmu. La ilaha illallah. Al-Habib Abdullah bin Husin bil Faqih, dia mengatakan, wafatani min khiyarin nasi kam rajulin ma faraqal dhikra tulal umri wal kutuba. Berapa banyak orang-orang yang mulia yang telah aku tertinggal, iaitu aku telah berpisah dengannya. Orang-orang yang mulia yang aku telah berpisah dengannya, yang mana sepanjang umur mereka itu tidak pernah meninggalkan ataupun tidak pernah renggang daripada kitab dan juga daripada zikir. Yakni sepanjang hidup mereka itu, kesibukan mereka dengan ilmu dan dengan ibadah, dengan kitab, dengan zikir. Baka ulailatihi wa sajjadu khalwatihi, di waktu malam dia akan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sewaktu dia bersendirian dia akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala kepenatan dalam mendapatkan ilmu dan untuk beribadah kepada Allah, kepenatan itu merupakan kemanisan dalam hidup mereka. Ya, ini waktu mereka rest adalah sewaktu mereka mengajar, sewaktu mereka belajar, sewaktu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Waktu mereka rehat adalah sewaktu mereka belajar, dan sewaktu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah waktu mereka rehat. Dan Nabi SAW sewaktu kadang nak salat, Nabi akan mengatakan, arihna ya Bilal, yakni ju'ilat qurratu aini fi salah. Nabi kata, yakni penyejuk mata aku adalah di dalam salat. Maksudnya Nabi bila salat tu berehat. Macam mana kita nak usahakan dalam kita mengaji, kita rasa tenang dan rehat. Bila kita zikir, kita rasa tenang dan rehat. Bila kita hadir majlis ilmu dan majlis zikir, kita rasa tenang dan rehat, sehingga kita akan susun jadual walaupun penuh, tapi khalas kita kerehatan kita dalam melakukan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akrimna bidzalik fi khairin wa lutfin wa afiyah. Naam. Dan baris yang terakhir daripada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa in syi'tum an tahfazu ma 'alimtum fadzalika fi takrari darsin wa tardad. Kalau kamu ingin menghafal apa yang kamu pelajari, maka dengan mengulangi pelajaran tersebut terus. Kena rajin untuk ulang. Nak hafal Quran kena ulang, nak hafal hadis kena ulang. Tak ada cara lain. Ya, ini duduk dan ulang dan ulang dan ulang, itu je cara untuk nak hafal. Nak hafal Quran ke, nak hafal surah Yasin ke, nak surah Al-Mulk ke, kalau dilakukan setiap hari secara istiqamah, insya-Allah akan lekat. Naam. Muka surat 80 disebutkan tentang kesungguhan. Nak jadi pemimpin ataupun nak menjadi orang yang berilmu, perlu ada kesabaran dan sanggup untuk melalui kesusahan, dan bersabar dengan gangguan manusia. Kemudian dikata apa? Hayhat tadribu fi hadidin baridi.
Iaitu mustahil untuk kita nak membentuk besi dalam keadaan dia sejuk. Iaitu nak bentuk besi sewaktu dia dibakar panas, sangat panas, baru besi tu boleh lembut dan ikut acuan yang kita nak. Tapi sewaktu dia sejuk, dia takkan ikut. Begitu juga dengan nafsu ni. Nafsu ataupun diri manusia ni nak jadikan dia seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga hawa nafsu kamu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Maka hawa nafsu ni nak dididik dengan susah payah. Mungkin kita dah sebutkan sebelum ni, nafsu ni macam binatang buas. Nafsu ni macam binatang buas. Nak tamkan dia, nak jinakkan dia dengan dua perkara. Satu, kurangkan dia punya makanan. Yang kedua, banyakkan kerja dia. Maksudnya tambahkan pekerjaan dia. Amal ibadah ditambahkan, melakukan amal ibadah yang baik-baik, sama ada mengaji, solat dan sebagainya, diperbanyakkan dan dikurangkan makan. Dan kurangkan makan itu sama ada gradually, sikit-sikit, ataupun dengan berpuasa. Sama ada dengan berpuasa ataupun kita cuba kurangkan makan sikit-sikit. Jadi kadang-kadang dekat madrasah, bila makanan tak sedap tu, kadang-kadang ada hikmah dia. Dekat madrasah, kadang-kadang bila kita makan tak sedap, ada hikmah dia. Hikmah dia apa? Supaya kita kurang makan dan badan kita lebih cergas untuk beribadah dan menuntut ilmu. Kadang-kadang bila makanan sedap je, khalas, masuk kelas, mengantuk, tidur. Macam mana nak dapat ilmu? Kadang kita komplain, kenapa makanan tak sedap dan sebagainya kat madrasah. Bukan tak boleh nak ada makanan sedap pun, tapi nak latih diri, sama ada untuk bersyukur dengan apa yang ada ataupun untuk kita kurangkan makan. La ilaha illallah. Naam. Kita buka muka surat 82, perjalanan untuk menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain tidak mengandung manfaat, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkannya. Beliau ditanya apa perpindahan yang diperintahkan itu. Beliau menjawab, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu. Nabi SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun di negeri China. Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, China adalah daerah yang jauh di antara tempat-tempat yang jauh. Sedikit sahaja orang yang sampai ke sana kerana jauhnya. Apabila seorang Muslim wajib menuntut ilmu sekalipun berada di tempat yang jauh, lalu bagaimana jika berada di antara para ulama dan untuk menuntutnya tidak memerlukan biaya yang banyak serta tidak ada kesulitan yang besar? Para ulama mengatakan, sesungguhnya perjalanan menuntut ilmu hukumnya dapat menjadi fardu ain bila seseorang tidak mendapati orang yang mengajarkannya di negerinya, atau sunnah yang disukai bila untuk mencari tambahan ilmu. Apabila seseorang untuk mempelajari agama wajib melakukan perjalanan, lalu bagaimana tidak menjadi fardu ain bagi orang yang tumbuh di antara para ulama dan orang-orang salih? Alasan apa yang dapat dikemukakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian alam, Tuhan sekalian alam? Barang siapa yang mengabaikan ilmu dan senang dengan kejahilan, bererti dia seorang jahil yang tertipu oleh kehidupan dunia. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam sebuah syair, tanakkuru waqti awrathal hamma wal ghamma wa kaifa wa ahlul waqti qad alhamu al-ilma. Ajibtu liman bil jahli yarda wa rabbuhu ataha lahu min faidhi ifdalihi fahma. Keburukan zamanku timbulkan kegundahan dan kegelisahan. Bagaimana tidak, penduduk zamanku telah lalaikan ilmu. Aku heran dengan orang yang rela dengan kejahilan, padahal Tuhan telah sediakan untuknya pemahaman dari curahan anugerahnya. Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, semestinya seseorang tidak menetap di tempatnya sahaja, hendaklah dia berpergian di muka bumi jika dia mampu melakukan keadaan dan waktunya, sehingga barangkali dia melihat orang yang lebih sempurna darinya yang dapat diikuti, atau dia melihat sesuatu yang dapat dijadikan pelajaran sehingga dia mengambil pelajaran darinya, atau memberi manfaat atau mengambil manfaat. Kemudian beliau mengutip beberapa bait susunan syair yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi fa in qila fil asfari dhullun wa mihnatun wa qat'ul fayafi wa irtikabu syada'idi fa mautul fata khairun lahu min hayatihi ya'ishu biha ma baina washin wa hasidi. Merantaulah dari tanah air untuk mencari kemuliaan. Lakukan perjalanan kerana di dalamnya ada 5 keuntungan. Ini faedah bermusafir. Menghilangkan kesedihan, 1. Mendapatkan penghidupan, mendapatkan rezeki, juga ilmu, 3. Adab, 4. Dan bergaul dengan orang-orang yang mulia. Jika ada yang berkata perjalanan mengandungi kehinaan dan ujian dan melewati padang Sahara dan mengalami kesulitan, matinya seorang pemuda lebih baik daripada hidupnya bila hidupnya hanya menjadi tukang fitnah dan memiliki kedengkian. Nah, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Ihya, dan sedikit sekali orang-orang yang disebut berilmu dan mendapatkannya. Sejak masa sahabat sampai masa sekarang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan melakukan perjalanan dan melakukan perjalanan dengan tujuan itu. La ilaha illallah. Asy-Sya'bi mengatakan seandainya seseorang melakukan perjalanan dari Syam ke Yaman yang terjauh hanya untuk mendapatkan satu kalimat yang menunjukkannya kepada petunjuk atau yang dapat menolaknya dari kehinaan, maka perjalanannya tidak sia-sia. Kita stop dulu kat situ. Naam. Kat sini disebutkan hadis bahawa utlubul ilma walau bisin. Naam. Tuntutlah ilmu walaupun sehingga di negeri China. Negeri China basically tempat yang paling jauh di zaman tersebut. Nak disebutkan bahawa hatta perlu untuk melakukan perjalanan yang jauh pun maka dituntut. Dan rasanya sekarang ni kalau kita tengok, kita pun tahu bahawa ya ini kalau orang belajar dekat overseas, orang belajar luar negara akan diberikan perhatian yang lebih daripada orang yang belajar dalam negara. Hatta walaupun kadang-kadang dia pergi luar negara tak belajar, yang belajar dalam negara tu lebih pandai, lebih bagus tapi hanya kerana dia belajar luar negara dia diberi keutamaan. La ilaha illallah. Naam. Al-muhim, ya ini menuntut ilmu ni satu perkara yang sangat dituntut walaupun kita perlu mengharungi segala susah payah dalam perjalanan. Nah, apabila seorang Muslim wajib menuntut ilmu sekalipun berada di tempat yang jauh, lalu bagaimana jika berada di antara para ulama dan untuk menuntutnya tidak memerlukan biaya yang banyak serta tidak ada kesulitan yang besar? Nah, kita ada dekat tempat kita, daerah kita, negeri kita, negara kita ada orang-orang alim, tapi kita tak mengambil manfaat daripada. Kalau pun diperintahkan sehingga kita perlu jalan kat luar negara untuk dapatkan ilmu, apatah lagi bila dah ilmu tu dah berada dalam negara, dah ada dalam negeri kita, dah ada dalam daerah kita, lebih aula untuk kita mendatangi tempat-tempat tersebut. La ilaha illallah. Sesungguhnya perjalanan menuntut ilmu hukumnya dapat menjadi fardu ain bila seseorang tidak mendapati orang yang mengajarkannya di negerinya, atau sunnah yang disukai bila untuk mencari tambahan ilmu. Maksudnya bila kita nak menuntut ilmu fardu ain dekat kampung kita tak ada, wajib untuk kita cari dekat luar kampung kita, dekat daerah. Dalam daerah kita tak ada, kita cari dekat negeri kita. Tak ada juga orang yang dapat mengajarkan ilmu fardu ain, wajib untuk kita keluar negeri, keluar negara untuk menuntut ilmu. Itu untuk benda fardu ain. Tapi kalau untuk ilmu fardu kifayah tambahan, maka ini adalah sunnah. Sunnah untuk kita keluar untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kita bagi contoh, orang kalau dia satu orang kalau dia sakit, dia akan mula pergi klinik, KK ke apa, dia pergi klinik. Kalau klinik tu tak boleh nak baikkan, dia akan pergi ke hospital. Pergi hospital negeri tak boleh, akan dihantar kepada, cari hospital-hospital yang mana ada doktor-doktor yang boleh mengubati daripada penyakit tersebut. Tak boleh dalam negara, khalas, dia akan di-refer kepada doktor luar negara untuk nak buat treatment.
kadang-kadang perlu untuk collect fund dan sebagainya hanya untuk nak pergi, ataupun kalau ada insurans dan sebagainya. Wahakata. Jadi ilmu agama ni, kejahilan ni merupakan satu, boleh dikatakan sebagai satu penyakit lah, satu penyakit, terutamanya kalau tak ada hatta yang basic, fardu ain. Jadi kalau kita tak ada benda tu, perlu untuk kita pergi keluar dan cari. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita tengok banyak para ulama yang besar-besar, yang hebat-hebat, banyak pun yang datang ke negara kita. Kita tak perlu pun nak keluar, diorang sendiri datang berdakwah. Tinggal lagi kita hadir dalam majlis-majlis mereka. Tinggal lagi kita hadir dalam majlis-majlis mereka. Mungkin buat masa ni kat Johor tak dibenarkan penceramah-penceramah daripada luar, tapi kalau ada yang berdekatan dengan Johor, datang mungkin kat Melaka, mungkin kat Negeri Sembilan, hatta dekat KL dan sebagainya, tak jauh compare kalau kita nak kena pergi negara asal mereka, dekat Yaman ke, dekat Syria ke, dekat Mesir ke dan sebagainya. Maka kalau kita ada kesempatan, kita bersusah payah untuk ilmu, kerana nilainya luar biasa. Nilai ilmu itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Barang siapa yang mengabaikan ilmu dan senang dengan kejahilan, bererti dia seorang jahil yang tertipu oleh kehidupan dunia. Maksudnya, perkara yang perlu untuk kita beri perhatian adalah ilmu agama kita dan juga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kita tersibuk dengan perkara-perkara dunia. Oh, dunia aku yang ni kurang, rumah tak cukup besar lagi, kereta tak cukup mahal lagi, benda tu, benda ni kurang. Tak, yang kita cek diri kita ni, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah, bagaimana ilmu kita dalam menyempurnakan pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita terhadap ilmu fiqah ke, ilmu akidah ke, ilmu tasawuf, itu perkara yang perlu kita cek dan perlu tambah baik. Adapun perkara-perkara dunia, khalas, apa yang ada, okey. Maksudnya kita berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, tapi itu bukan perkara yang sangat penting. Sampai kita nak cari dunia tu, sampai terabai perkara-perkara akhirat, sampai terabai ilmu-ilmu akhirat. Kerana orang yang rida dengan kejahilannya tertipu dengan kehidupan dunia. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Naam, Imam Ghazali di sini menyebutkan, dan sedikit sekali orang-orang yang disebut berilmu dan mendapatkannya sejak zaman sahabat lagi sampai sekarang, dan tidak mendapatkan ilmu kecuali dengan melakukan perjalanan dan melakukan perjalanan untuk tujuan itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ada sebutkan antara tujuan musafir, antara niat-niat musafir adalah untuk mencari ilmu dan mendatangi orang-orang yang berilmu. Hatta Imam Ghazali menyebutkan bahawa dalam mencari ahli ilmu ni, bukan hanya yang hidup, hatta yang dah meninggal dunia pun dianggap sebagai mendatangi ahli ilmu. Jadi bila kita musafir tu, kita cari orang-orang alim, orang-orang salih yang masih hidup, dan juga kalau di tempat itu ada kubur-kubur orang alim dan orang salih yang telah meninggal dunia, kita ziarah juga. Ajib. Yang ini bukan hanya kita dapatkan manfaat daripada orang yang masih hidup, hatta orang-orang alim, orang-orang salih yang dah meninggal dunia, kalau dekat tempat tu ada, kita ziarah. Kerana Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menyebutkan bahawa kita mendatangi orang-orang alim, orang-orang salih, sama ada mereka hidup ataupun telah meninggal dunia, itu lebih afdal, lebih aula daripada kita beribadah sepanjang umur kita sehingga kita mati. Ajib ya ni. Dan yang cakap ni bukan calang-calang orang. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ni antara orang-orang yang hebat di zamannya. Antara orang-orang yang hebat di zamannya. Hatta bila dia pergi Mesir, ulama Mesir suruh dia jadi imam. Ulama-ulama besar Mesir pun minta dia jadi imam. La ilaha illallah. Maksudnya bila kita pergi mana-mana, kita cari orang-orang yang berilmu, cari orang saleh, sama ada mereka hidup ataupun meninggal dunia. Kerana berdiri di hadapan orang alim, orang saleh, walaupun sekejap, itu mendatangkan manfaat, kata Habib Ahmad bin Hasan, lebih daripada kita beribadah sepanjang umur kita. Nah, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan melakukan perjalanan dan melakukan perjalanan dengan tujuan itu. Jadi kalau kita nak musafir, nak jalan, hatta kita nak pergi holiday, make sure kita punya niat tu untuk dapatkan, sama ada jumpa
niat, kita pasang niat, maksudnya nak cari ilmu, nak cari orang-orang yang berilmu, ataupun nak ziarah kepada kubur. Sama ada kita dapat atau tak, lain cerita. Tapi bukanlah nak buat hilah, tapi maksudnya kita punya tujuan, kita ingatkan diri kita dalam musafir tu untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nak hanya semata-mata holiday. Nah, seandainya seseorang melakukan perjalanan dari Syam ke Yaman yang terjauh hanya untuk mendapatkan satu kalimat yang menunjukkannya kepada petunjuk atau yang dapat menolaknya dari kehinaan, maka perjalanannya tidak sia-sia. Saya, iaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, mengatakan, diriwayatkan daripada Jari bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa dia pernah melakukan perjalanan selama sebulan ke tempat Abdullah bin Unais untuk menanyakan hadis yang sampai kepadanya, yang diriwayatkan dari Abdullah yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengisahkan, aku beli seekor kuda dan aku pasang pelana pada belakangnya. Lalu aku melakukan perjalanan ke tempatnya, iaitu Abdullah bin Unais, selama sebulan sampai aku tiba di Syam. Kemudian aku berkata kepada penjaga pintu, katakan kepadanya Jabir ada di pintu rumah. Dia tak ada pun nak cakap Sayyidina Jabir ataupun sahabat Nabi Jabir. Ini tawadhu, ini Jabir berada di pintu rumah. Dia bertanya, apakah Jabir putera Abdullah? Aku menjawab, ya. Kemudian dia keluar lalu memelukku dan aku memeluknya. Kemudian aku berkata, ada sebuah hadis yang sampai kepadaku darimu. Katanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah qisas. Aku khawatir engkau mati atau aku mati lebih dahulu sebelum sempat mendengarnya. Kemudian dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, belum dikhitan dan tidak membawa apa-apa. Kemudian ada penyeru yang menyeru mereka dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang jauh sebagaimana dapat didengar oleh orang yang dekat. Akulah raja, akulah pemilik segalanya. Tidaklah seorang penduduk neraka masuk ke dalam neraka sedangkan dia memiliki hak pada salah seorang penghuni syurga sampai aku mengkisasnya darinya. Dan tidaklah seorang penghuni syurga masuk ke dalam syurga sedangkan seorang penghuni neraka mempunyai hak padanya sampai aku mengkisasnya darinya meskipun satu tamparan. Kemudian kami bertanya, bagaimana itu? Padahal kami mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan telanjang, belum dikhitan dan tidak membawa apa-apa. Beliau menjawab, dengan perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Nah, dalam hadis ni Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Sayyidina Jabir bin Abdullah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sangat rapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab dia tak pernah dengar hadis tersebut, dia nak, subhanallah, kita tak boleh nak bayangkan betapa mereka nilai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dia seorang sahabat, yakni dah berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah rapat dengan Rasulullah, tapi sebab dia termiss satu hadis yang dia tak dengar sendiri directly daripada Rasulullah, jadi dia sanggup musafir, beli kereta. Zaman sekarang ni beli kereta ataupun beli tiket flight jauh sebulan perjalanan, hanya untuk dengarkan satu hadis tu. Wabadin rajak, lepas tu dia akan balik semula. Sebab kamu dengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mereka letakkan kemuliaan dalam mendengar hadis itu directly daripada orang yang dengar daripada Rasulullah SAW. Kita kalau macam khalas boleh dengar dekat YouTube, boleh dengar dekat, sedangkan orang alim tu ada. Memang kalau ada keuzuran tak dapat nak hadir, ialah boleh tengok live. Tapi kalau kita boleh hadir sendiri, kenapa kita tak dengar sendiri? Kalau kita boleh hadir sendiri, sebab kemuliaan ilmu tu dia direct, physical. Dia physical. Walaupun tidak kurang keberkatannya kalau ada keuzuran untuk dengar live, tapi kalau boleh kita cuba dengar, kita hadir secara fizikal. Jadi sahabat Nabi sanggup berjalan satu bulan perjalanan. Ini bukan naik kereta setengah jam ke nak pergi rumah mengaji ataupun nak pergi masjid ataupun nak pergi situ kan. Kita naik, itu pun isi minyak, khalas start engine terus pergi. Orang dahulu punya, mereka menghargai akan ilmu agama, sanggup berjalan jauh. Dan tak ada pun terfikir, okeylah dah lang-lang pergi, bolehlah singgah tempat tu, singgah tempat ni kan. Kalau kita akan kill two birds with one stone, yakni buat 2-3 perkara bila kita pergi satu tempat hanya untuk mendengar. Jadi hadis yang dia tak dengar daripada Rasulullah tentang qisas, yakni
tidak ada seorang ahli neraka yang akan masuk neraka selagi mana dia ada hak ataupun ada perkara yang tidak disettle dengan ahli syurga. Jadi ahli syurga pun tak selamat selagi mana hak dia belum dibayar kepada ahli neraka, maka akan disettlekan dahulu. Dan ahli syurga pun tak boleh masuk ke dalam syurga kalau dia ada menzalimi ahli neraka. Selagi mana tak dikisaskan segalanya, nak menunjukkan betapa beratnya hubungan sesama manusia ataupun kesalahan yang dilakukan antara manusia. Amalan kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah, kita boleh bertaubat, kita boleh ini akan diampunkan oleh Allah. Tapi kesalahan yang kita buat sesama manusia ni, selagi mana kita tak minta halalkan, kita tak minta dimaafkan, maka selagi itu akan tergantung dekat atas bahu kita sehinggalah hari kiamat, sehinggalah sampai sama ada kita sebelum masuk syurga ataupun neraka. Waliyazbillah tabaraka wa ta'ala. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua daripada ahli syurganya Allah subhanahu wa ta'ala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Asy-Sya'bi mengatakan Masruq pernah melakukan perjalanan ke Basrah untuk menafsirkan satu ayat, lalu dikatakan kepadanya sesungguhnya orang yang menafsirkannya telah pergi ke Syam, maka dia pun bersiap-siap dan berangkat ke Syam sampai mengetahui tafsirnya. La ilaha illallah. Ikrimah mengatakan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Aku mencari nama orang yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya selama 14 tahun sampai aku mendapatkannya. Ternyata dia adalah Damrah bin Habib. La ilaha illallah. Mencari orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul selama 14 tahun. Syekh Salim Bafadal. Syekh Salim Bafadal termasuk pemuka para imam yang menjadi pegangan dan termasuk ulama muhakkik. Ilmu sampai sahaja punah di Hadramut, iaitu zaman dia ilmu seakan-akan dah nak obsolete. Lalu beliau hidupkannya, iaitu beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu dan berdiam selama 40 tahun di Iraq dan di tempat lain. Keluarganya menduga beliau telah wafat, kemudian beliau datang dan mengajar di negerinya, iaitu dah balik. Maka kemudian para penuntut ilmu dari berbagai tempat mendatanginya. Banyak orang yang telah mendapatkan ilmu melalui beliau, hingga pada satu masa di Tarim terdapat 300 mufti dan para pengarang yang banyak jumlahnya. Di dalam Raudatul Afkar disebutkan bahawa seorang laki-laki melakukan perjalanan sejauh 700 fasakh untuk bertanya tentang 6 kalimat. Pertama, apakah yang lebih berat daripada langit dan bumi? Orang yang ditanya menjawab, bohong terhadap orang yang tidak bersalah. Kedua, apa yang lebih luas daripada bumi? Dia menjawab, kebenaran. Ketiga, apa yang lebih kaya daripada laut? Dia menjawab, hati yang kaya dengan sifat qanaah, sifat rasa cukup. Keempat, apa yang lebih dingin daripada salji? Dia menjawab, mencari keperluan dari seorang teman bila tidak mendapatkannya. Kelima, apa yang lebih keras daripada batu? Dia menjawab, hati orang kafir. Yang keenam, apa yang lebih rendah daripada seorang yatim? Dia menjawab, orang yang mengadu domba ketika bertemu, orang yang suka mengadu. La ilaha illallah. Naam, dekat sini disebutkan tentang Syekh Salim Bafadal. Keluarga Bafadal ni keluarga ahli ilmu, yang mana mereka merupakan daripada keluarga as-sahabah. Abbad bin Bishr, naam, keluarga Bafadal dan keluarga Al-Khatib, yang mana merupakan keluarga masyayikh di kota Tarim, iaitu banyak ahli-ahli ilmu datang daripada keluarga mereka, dan mereka ini daripada zuriat Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke kota Yaman. Jadi kat sini kita tengok sewaktu ilmu dah almost pupus dekat Hadramaut, jadi dia sanggup berhijrah selama 40 tahun, meninggalkan ahli keluarganya, kampung halamannya untuk mendapatkan ilmu, sehingga bila dia dapatkan ilmu, khalas, dia balik. Begitu juga kalau kita tengok lebih kurang sama semua para ulama, mereka akan daripada kecil akan cuba tuntut ilmu dekat tempat mereka. Antaranya Imam Ghazali dimasukkan madrasah dekat tempat dia sewaktu dia kecil, kemudian pergi kat bandar, kemudian dia musafir kat tempat lain sehingga dia menjadi seorang alim yang hebat. Wahakadha tertib para salihin ataupun orang-orang alim
dalam mendapatkan ilmu agama, sanggup berjauhan daripada ahli keluarga, bahkan daripada kampung halaman, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Moga-moga kalaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pilih kita untuk menjadi ahli ilmu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih anak-anak kita, zuriat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriat kita hingga hari kiamat daripada orang-orang yang dipilih untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapat kemuliaan untuk menghafal daripada kitabullah, mendapat kemuliaan untuk menghafal daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat kemuliaan untuk mengetahui daripada hukum hakam agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapat kemuliaan untuk memahami dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kulli niyyah salihah jami'a khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفا، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minggu depan rasanya tak ada pengajian, jadi kita akan jumpa lagi 2 minggu insyaAllah. Minggu depan tak ada, kita akan jumpa minggu selepas tu insyaAllah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.